Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang berbahagia di tanggal 30 November 2020 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1440 Hijrah kita dipertemukan pada pagi ini. Mudah-mudahan kehidupan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan teristimewa. Pada hari ini kita bakal membincangkan topik akhlak berkenaan dengan mudahnya wanita ke syurga. Macam mana kupasan dan perbincangan, sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua untuk menjawab persoalan-persoalan dari penonton-penonton, dan ada kemusykilan nak ditanyakan ataupun ada perkara nak dikongsikan, boleh terus ke saluran kita seperti biasa. Sidang penonton, untuk panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3. Juga boleh untuk bertanyakan soalan di ruangan komen yang tertera poster di sana, ataupun bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan pagi ini untuk melihat Tanyalah Ustaz di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Jangan lupa untuk tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada hari ini, bersama-sama kita saksikan dahulu di skrin TV anda perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Kalau kita dapat lihat di skrin TV anda, setakat jam 5 petang semalam, status terkini COVID-19 di Malaysia tanggal 29 November 2020. Kes terbaru ada 1,309 kes, 1,308 kes adalah kes tempatan dan 1 kes import, dan kes sembuh baru ada 1,333 kes, dan jumlah kes yang masih aktif ada 11,481. Kematian semalam yang mendukacitakan ada 3 kes dilaporkan dan menjadikan kes keseluruhan setakat ini yang melanda negara ada 64,485 kes. Jadi sama-sama kita doakan kepada sahabat-sahabat kita mungkin ada yang dijangkiti wabak COVID-19, semoga cepat sembuh dan kembali dalam keadaan sihat seperti sedia kala, dan kita yang masih dalam keadaan terjaga ni supaya terus dalam keadaan mematuhi SOP dan dengar apa nasihat yang telah disarankan. Baik, sidang penonton, mari sama-sama kita kembali untuk meneruskan perbincangan kita, dan kita nak dengarkan mukadimah awal dari bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda, tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat, syukur. Lama tak bertemu, hari ni bertemu Ustaz. Betul dah, syukur. Alhamdulillah. Kita selalu bila bertemu ni bab-bab kekeluargaan Ustaz, tapi hari ni kita membincangkan berkenaan dengan topik akhlak Ustaz, mudahnya wanita ke syurga. Mungkin ada sedikit untuk dimulakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Dai Azran. Azrin. Maaf, Azrin. Lama tak jumpa jadi silap nama. Ya, Azrin. Muslim-muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pertama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita, khususlah mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki yang halal, banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita berbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan berbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Dai Azrin, Muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan membincangkan bab berkaitan dengan mudahnya wanita ke syurga.
Bila sebut bab syurga ni, kalau kita tengok, dia adalah satu yang selalu kita bincangkan daripada kecil, dan ia merupakan tempat idaman kita semua, dan dia merupakan iaitu tempat yang kekal abadi untuk kita duduk di dalamnya. InsyaAllah itulah tempat yang kita idamkan, yang itulah tempat yang kita nak pergi. Oleh sebab itu, bila sebut tentang syurga ini, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-56, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, fallazina amanu wa amilus solihat fi jannatin naim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah dia di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Mana Allah dah gambarkan dah. Maknanya syurga ni satu tempat yang penuh dengan nikmat, tapi orang yang nak masuk itu kelayakannya iaitu apa? Iaitu mesti orang beriman dan beramal soleh. Dan begitu juga dalam ayat yang lain Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 124, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita juga melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan yang soleh, baik lelaki ataupun perempuan, sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak kiralah baik lelaki ke perempuan ke, bila mana mereka melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tempatnya ke syurga, iaitu sebagai satu tempat balasan kerana mereka telah melakukan amalan-amalan yang baik sewaktu mereka hidup di dalam dunia tempat mereka ditinggal sebelum ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita balikkan perbincangan kita dalam hal berkaitan dengan mudahnya wanita ke syurga ini, maka bila kita lihat siapakah yang disebut oleh Nabi SAW, yang Nabi kabarkan kepada kita berkaitan tentang wanita yang masuk ke dalam syurga. Satu ketika Nabi SAW bersabda, satu hadis yang dikatakan oleh Imam An-Nasai, ala uhbirukum binisaikum min ahlil jannah, mau tak aku beritahu kepada kalian isteri-isteri kalian yang menjadi penghuni syurga? Itu Nabi sebut. Maknanya Nabi pesan kepada kita, Nabi beritahu kita, kau nak tak aku beritahu kau bahawa sesungguhnya isteri-isteri yang menjadi penghuni syurga? Maka Nabi pun menyambung sabdanya. Yang pertama iaitu al-wadudu, al-waludu, wal-a'udu ala zawjiha allati iza ghadiba ja'at hatta tarda yadaiha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuku ghadman hatta tarda. Dalam hadis ini yang pertama dia disebut iaitu penghuni syurga yang merupakan isteri kita, iaitu apa? Iaitu isteri yang mempunyai sifat penuh kasih sayang. Ini kita kena fahamlah. Maknanya ibu-ibu yang melihat di kaca TV hari ini, kita nak kongsi Nabi pesan yang dikatakan wanita ahli syurga itu wanita yang penuh dengan sifat kasih sayang. Azrina kahwin dah? Belum. Maknanya kalau kita ada isteri ni, isteri kita kena ingat tahu perkara yang pertama, iaitu apa? Iaitu yang penuh dengan sifat kasih sayang. Jangan jengkel manjang, tahu jengkel atau bengkak semacam. Jadi maknanya dia penuh dengan kasih sayang. Maknanya tahu tak kasih sayang? Orang yang mencintai kita, yang mengasihi kita dan sebagainya. Dan yang kedua disebut Nabi SAW iaitu apa? Iaitu yang banyak anaknya. Kenapa banyak anaknya? Dengan banyak anak itulah yang besok insya-Allah akan mendoakan dia. Dengan zuriat yang banyak itulah insya-Allah dia akan mendapat apa? Mendapat pahala yang berganda-ganda. Dan yang ketiga, ini yang paling susah. Iaitu apa? Bila mana disebut Nabi SAW, kalau sekiranya suatu perkara yang berlaku, dia akan kembali kepada suaminya. Dan kalau suaminya marah, waktu itulah disebut dia akan mendatangi kepada suaminya dan meletakkan tangannya kepada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau redha. Maknanya ini satu perkataan yang diajar Nabi SAW, iaitu kalau ibu-ibu nak dapat betul jadi syurga, kalau suami marah, pergilah jumpa suami, pegang tangan suami, cakap, suami bang, awak kena redha kat saya bang. Kalau apa, awak tak redha, saya tak masuk syurga bang. Maknanya kita kena pujuk suami kita, kena pegang tangan suami kita, dan kita kena sebut seperti mana yang Nabi ajar, iaitu aku tak dapat tidur sebelum engkau redha. Agak-agak dapat tak? Agak-agak lah kan. Jangan bila suami nak pegang tangan kita pun marah. Bila suami kita pegang tangan suami pun terperanjat. Adik kita kena faham. Maknanya benda ni yang perlu kita lakukan. Okey. Itu yang pertama tau yang dihabarkan Nabi SAW. Iaitu yang pertama iaitu apa? Isteri yang penuh dengan kasih sayang.
banyak anaknya dan dia selalu kembali kepada suaminya, iaitu apa? Selalulah maknanya dia merujuk kepada suaminya. Apatah lagi kalau suami dia marah, maka hendaklah ia pegang tangan dan cakap, bang, redalah bang, kepada aku reda bang. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua saya nak kongsi juga dalam pagi ini, iaitu apa? Ini khususnya untuk ibu-ibu, untuk wanita, untuk isteri kita, bukan isteri kita, untuk isteri kita. Okey. Yang kedua iaitu apa? Satu hadis yang kata Imam Ahmad. Disebut Nabi SAW, "Iza salatil mar'atu hamsaha, wa samat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udhulil jannati min ayyi abwabil jannah syi'ti." Dalam hadis ini, Nabi berpesan kepada kita, apabila seorang wanita itu solat 5 waktu. Ingat solat yang wajib 5 waktu. Dan dia mencukupkan puasa Ramadannya. Maknanya bulan Ramadan dia puasa lah. Dan menjaga kemaluannya, yakni kehormatannya. Dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada mereka, iaitu wanita ini, masuklah engkau ke dalam syurga daripada mana pintu yang engkau sukai. Hebat orang perempuan, mudah aja ibu-ibu, jaga 4 perkara je, iaitu apa? Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, jaga kehormatan diri, dan yang keempat iaitu mentaati suaminya. Maka ibu-ibu besok, kalau suami redha dengan ibu-ibu, di akhirat nanti, pergilah mana-mana pintu syurga yang ibu-ibu nak masuk, yang wanita nak masuk. Kerana apa? Kerana itulah iaitu hadiah yang paling besar, dengan sebab iaitu yang paling besar iaitu apa? Mentaati suaminya. Ini benda yang perlu kita tahu. Mudah-mudahan mukadimah ni membuka kita perbincangan yang berkaitan dengan mudahnya wanita ni masuk ke syurga. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan menjadi satu manfaat yang besar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang 4 di hujung Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, nampak seperti mana mudah untuk ke syurga bila mana dia jaga solatnya, puasanya, maruahnya dan juga taat kepada suami. Tapi yang keempat tu Ustaz, yang keempat itulah yang cabaran besar dan sukar untuk dilakukan, tapi boleh tak mudah tapi tak mustahil Ustaz. Tak mustahil. Baik. Okey, kita nak tengok soalan pertama Ustaz, di Facebook dari sahabat kita, Puan Salrasik Cik Ci. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Ditanyakan, jika seorang isteri mentaati suaminya dijanjikan syurga, bagaimana jika isteri yang berbuat dosa, adakah dosanya ditanggung oleh suaminya? Dan soalan yang kedua, dikatakan orang yang mempunyai suami dan mentaatinya mendapat pahala berganda dan mudah masuk syurga berbanding wanita yang tidak bersuami. Sekiranya dia mempunyai ciri-ciri solehah seperti Ainul Mardiyah, adakah melayakkan dirinya mudah masuk ke syurga meskipun hidupnya tanpa suami? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Salrasik Cik Ci atas soalan yang ditanyakan. Cantik soalannya Ustaz. Di luar kotak ya soalannya. Betul. Silakan Ustaz. Baik, Salrasik Cik Ci. Baik, ini satu benda yang besar, sebab selalu kita dipahamkan bila kita agah kita. Saya kalau buat apa-apa, pasal juga neraka. Jangan main. Maknanya, adakah persoalan yang besar ni saya lihat, iaitu pertama, iaitu apa? Adakah seorang suami ini iaitu menanggung dosa isteri? Okey, bila kita lihat hal ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita, iaitu dalam surah An-Najm ayat yang ke-38, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, ala taziru waziratun wizra ukhra. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita bahawa sesungguhnya seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Maknanya orang yang berdosa, maknanya kita ni sama sekali tidak akan memikul mana-mana dosa orang lain. Azrin kalau pernah melakukan dosa, ataupun saya telah melakukan dosa, ataupun ibu-ibu ayah pernah melakukan dosa, dosa tu itulah yang kita tanggung. Kita tak akan tanggung dosa anak kita tak akan tanggung dosa isteri kita tak akan tanggung dosa sahabat kita ke keluarga kita tidak akan tanggung. Kerana apa? Kerana Allah yang beritahu bahawa kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi ingat, kita kena tahu 3 perkara. Perkara yang pertama, suami ni memang tak tanggung dosa isteri, anak-anak dan orang yang bertanggungan dia. Ada kena faham tidak sama sekali dia menanggung. Yang kedua, suami ni hanya bertanggungjawab untuk memberi didikan, suruhan dan bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarga. Itu tanggungjawab dia. Katakan seorang suami kan, dia kata dia tak tanggungjawab, dia tinggalkan untuk mendidik isteri atau meninggalkan nafkah atau meninggalkan maknanya tanggungjawab untuk mengajak keluarganya mentaati perintah Allah Taala. Dosa itu datang kepada dia. Faham. Maknanya dosa tanggungjawab tu, dia tak menjalankan tanggungjawab, terus datang kepada dia. Dan anak-anak ni kalau misalnya katakan anak dia pun buat salah,
Maksudnya dosa tu hanya untuk dosa anak dia. Ini dua benda yang beza. Dan kalau kita yang ketiga, iaitu dosa suami hanya tidak menjalankan tanggungjawab. Itu asasnya. Oleh sebab itu, saya nak ingatkan. Seorang lelaki, ingat tahu, memikul dosa tanggungjawab ini bukan satu benda yang kecil. Benda yang besar. Sebab kita tak bertanggungjawab lah. Sebab itu kadang-kadang anak kita cuai, isteri kita cuai, keluarga kita terleka. Waktu itu sebenarnya dosa kita menjadi dosa yang sangat besar. Sebab apa? Sebab kitalah anak kita tidak terdidik, anak kita tidak dapat bimbingan, anak kita tidak dapat mengenal Allah Ta'ala, anak kita meninggalkan iaitu apa? Agama, yang akhirnya dia jadi lalai, leka dan akhirnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang kita kena tahu. Ingat baik-baik, asasnya seorang suami tidak akan menanggung dosa orang anak-anak, isteri dan orang yang bertanggungan dia, tetapi seorang suami hanya menanggung dosa sebab dia tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami. Okey. Baik. Dan yang kedua, kalau kita lihat bab berkaitan dengan kelayakan. Makna apa disebut apa tadi? Dia tak ada suami. Tak ada suami dan sebagainya. Macam mana dia boleh melayakkan dia untuk masuk dalam syurga? Sebenarnya kalau nak masuk syurga ni, dia punya kelayakan dia senang je. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud. Nabi sebut, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajib adahul jannah. Atau kama qala. Dalam hadis ni, siapa yang meredai Tuhanmu yakni Allah, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, pasti ia akan masuk dalam syurga. Oleh sebab itu, seorang yang nak masuk syurga, dia kena jaga 5 perkara. Perkara yang pertama iaitu apa? Jagalah rukun iman. Rukun iman ni jaga baik-baik. Kita ada rukun iman. Dan yang kedua iaitu jagalah rukun Islam. Ini benda-benda yang kita kena faham juga. Jangan sampai terlalai, terleka. Dan yang ketiga iaitu apa? Iaitu belajar mencintai Nabi SAW. Kerana dengan mencintai Nabi lah kita akan dapat mencontohi akhlak isteri Nabi. Dengan mencintai Nabi lah kita akan dapat mencontohi akhlak anak Nabi kita Muhammad SAW, iaitu apa? Anak-anak perempuan ni lah. Dan yang keempat iaitu ingat istiqamah dalam amalan. Dan yang kelima, perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah. InsyaAllah dengan 5 amalan yang kita jaga ini, maka apa-apa juga, di mana juga kita berada, walaupun seorang itu tidak bersuami, maka kelayakan mereka itu insya-Allah akan dapat masuk ke dalam surga dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita membincangkan tentang sifat-sifat wanita yang hebat yang mana ada kelayakan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi kita nak kongsikan, tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana hebatnya seorang wanita dan mudahnya wanita untuk ke syurga. Dan kita kongsikan kepada anda apa ciri-ciri wanita yang layak ke syurga dan apa yang patut dilakukan, apa patut dijaga, apa patut dihindari dan apa yang patut diamalkan. Dan kita nak teruskan pula untuk perbincangan kita untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Zaleha Haji Muhammad Noor. Baik, mari kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, syurga seorang isteri terletak taatnya ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada suaminya. Apakah pula tanggungjawab si isteri tadi kepada kedua ibu bapanya? Apakah perlu ia taat kepada akan perintah kedua ibu bapanya, orang tuanya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya dari Kampung Setanggi, Johor Bahru. Kan Ustaz orang Johor ke Ustaz? Johor. Johor kat mana Ustaz? Saya di Batu Pahat. Oh, Batu Pahat. Dia Setanggi. Setanggi ni kat mana? Di Johor. Di belah-belah tu kot, no? Belah-belah sana. Baik. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Puan
Zaliha Haji Muhammad Noor atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan taat kepada Allah, taat kepada suami dan bagaimana pula kepada orang tuanya, bagaimana tahap ketaatan tersebut. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang azrin muslim Muslimat yang dirahmati sekalian. Puan Zaliha Haji Muhammad Noor dia tanya benda yang biasa berlaku kat kita lah. Yeah. Betul tak? Kadang-kadang seorang ni sebelum kahwin memanglah maknanya dia kena ambil tahu hal keluarga dia. Pada kadang-kadang sungguh pun anak perempuan tapi dia kena ambil berat, dia membantu dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau dah kahwin? Dah kahwin adakah dia perlu maknanya nak bantu tu macam mana? Nak taat dengan mak bapak macam mana? Katakan mak bapak telefon macam mana, nak balik ke tak balik? Kan? Ini persoalan yang biasa dilakukan. Tapi kalau kita lihat, kita tak faham benda ni, nanti jadi akan satu benda yang muskilah yang besar lah. Baik, pertama saya nak sebut, kita kena faham konteks ataupun konsep ibu bapa. Ibu bapa dalam Islam ni dia ada 5. Pertama, ibu bapa iaitu kandung. Ibu bapa kandung kita lah. Mak kita dan ayah kita, ayah kandung kita. Dan yang kedua, ibu bapa mentua. Ibu bapa mentua. Dan yang ketiga iaitu apa? Ibu atau ayah tiri. Yang ketiga. Dan yang keempat iaitu apa? Ibu ayah susuan atau ibu dan ayah susuan. Dan yang kelima, ibu ayah angkat yang memelihara kita daripada kecil. Dia ada 5 benda. Maknanya 5 perkara ni atau 5 ibu dan ayah ni dia ada hak pada kita. Hak mendoakan kepada kita, hak redha, hak memberi kebaikan, semua dia ada. Cuma satu yang beza iaitu ibu kandung. Sebab dia ada boleh mewarisi harta pusaka. Apa yang saya nak sebut yang ini iaitu apa? Iaitu apabila seorang isteri berkahwin dengan seorang suami, of course lah isteri kahwin dengan suami kan, maka jatuh ketaatannya itu kepada suami. Maknanya dia kena ikut apa juga apa yang diperintahkan oleh suami, selagi mana tidak bertentangan dengan agama. Maknanya dia kena ikut cakap suami lah. Tapi barang dia ingat, suami itu apa? Menantu kan? Maknanya menantu kalau kita tengok, ayah dan ibu mertua tu maknanya sebagai ayah kita sendiri kan? Betul. Maknanya menantu wajib juga, maknanya juga, mesti juga, iaitu apa? Dia mentaati kedua ibu dan ayah mentua. Maknanya jatuh tanggungjawab itu bukan pada anaknya, tapi pada suami dia. Sebab apa? Sebab suami termasuk kategori yang kedua iaitu apa? Ayah dan ibu mertua. Jadi saya nak sebut je seorang suami bila dia berkahwin dengan seorang isteri, maka tanggungjawab daripada suami isterinya itu apa juga kepada kedua ibu bapanya, maka terletak kepada diri dia. Maka jalankan tanggungjawab dan ingat maknanya berilah peluang yang baik kepada ibu bapa kita, khususnya ibu bapa mentua. Kenapa? Kerana dia termasuk sebahagian daripada ibu bapa kita. Besok kalau ada bapa mentua, jangan kau pandang pula sengit pula. Biasa kalau orang ni saya tengok dia selalu menafikan. Ini ayah awak ke? Oh tak, ayah saya tak macam ni, ini bapa mentua. Kan? Dia pertama-tama nafikan dah. Dia kata, ini mak awak? Bukan, ini mak mentua. Mak saya tak macam ni. Maknanya bilangan penafian itulah kadang-kadang nanti jadi hubungan tak bagus. Maknanya kalau kita tengok jadi apa? Jadi perhubungan tu jadi retak, jadi tak apa boleh lah. Jadi dingin dan sebagainya. Sebab kita masih lagi tidak menganggap kedua bapa mentua itu ialah iaitu ayah dan ibu kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan itulah yang patut kita perhatikan berkenaan dengan isteri itu tanggungjawabnya kepada suaminya. Ya, betul. Dan kepada ibu bapa isterinya itu, suaminya itu yang bertanggungjawab. Kerana walaupun disebut sebagai bapa dan ibu mertua, tetapi seperti ibu dan bapa kandung sendiri. Ya, kerana dah kahwin dengan anaknya kan. Baik, okey. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hadri dan Ustaz Jazlan Abdullah. Saya Muhammad Abdul Majid dari Kedah Kini Timur 3. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh jaga alhamdulillah. Ya, okey, wagas lah. Wagas. Baik. Terima kasih Ustaz. Urung. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni, kita pergi maklum dah, Ustaz dah cerahkan dah tadi ya, wanita ni mudah ke syurga. Tapi Nabi cakap wanita yang paling ramai dalam neraka. Jadi soalan saya, kadang-kadang si isteri ni jawatan ni lagi besar Ustaz daripada suami. Dia isteri bos besar dalam pejabat. Jadi kadang-kadang semua urusan rumah tangga ni, rumah, kenderaan, makan pun isteri itulah si suami ni. Kadang-kadang staf sokongan je Ustaz. Tak ada besar mana gajinya. Ya, betul. Jadi sebab itu apabila dia, suami ni rendah sikit gajinya. Jadi dia pun merasa rendah diri dalam keluarga, dalam rumah. Yalah. Jadi bukannya isteri itu nak melawan tidak. Tapi kadang-kadang
kuasa dia nak menegur beria sangat tak boleh. Pasal bos bagi makan. Dia semua bos tanggung, isteri tanggung. Jadi soalan saya, apabila si suami merasa rendah diri dan tak boleh nak, apa orang kata, tak boleh nak menegur secara beria. Soalan saya, apakah ini juga dikira sebagai isteri yang hilang kelayakan ke untuk ke syurga ke bagaimana? Tapi dia bukan melawan, Ustaz. Tapi kerana si suami itu sendiri merasa rendah diri. Jadi makan minum semua isteri yang bagi. Ya, jadi seolah dia merendah diri, dan si isteri pula bukanlah kata nak tunjuk action sangat, tidak. Jadi dia merasa dia besar, pasal gaji dia besar. Jadi itu yang, jadi semua tanggung kenderaan, rumah apa semua dia punya. Jadi masalahnya sekarang, apakah isteri ini layak? Adakah kelayakan untuk ke syurga kerana dia merasa dia besar, dan si suami pula terasa rendah diri sangat dengan isteri? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan isterinya merasa besar kerana apa yang dia ada semua besar. Betul. Dan suami itu merasa merendah diri kerana mungkin dia betul-betul rendah, Ustaz. Tapi Ustaz, yang disebutkan tadi adalah senang untuk kita faham bila mana di tempat kerja isteri adalah bos, adakah di rumah juga dia kena bawa orang kata dia punya sikap bos itu di rumah ataupun macam mana, Ustaz? Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kadang-kadang berlaku dekat masyarakat kita, ya. Seram saya dengar soalan seram. Ustaz. Saya pun seram juga kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kita kena faham, ya. Dalam apa-apa hal juga keadaan pun, suami adalah ketua kepada rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa'. Maknanya orang lelaki ada ketua bagi orang perempuan yang boleh, iaitu apa? Iaitu mentadbir rumah tangga. Sebab ar-rijal, nak jadi suami ni kena ar-rijal. Maknanya seorang yang boleh, iaitu apa? Menjadi pemimpin kepada keluarga. Walaupun kita kecil, kita ke metod, gaji kita ciput. Tak? Ciput tu sikit kan? Tak semestinya itu hilang kelayakan. Tidak. Maknanya kalau kita faham, kita ar-rijal, kita tahu kita adalah, iaitu apa? Orang yang kena mentadbir rumah tangga walaupun apa juga keadaan kita. Satu. Dan yang kedua, isteri. Ya, isteri ni dia kena faham, kalau dia bekerja macam mana pangkat setinggi mana pun, dia kena tahu iaitu dia bekerja itu dengan izin suami, ya, dengan izin suami. Tujuannya untuk apa? Untuk iaitu apa? Mendapatkan rezeki, berkongsi rezeki dan membantu suami. Ingat ya, tujuan untuk membantu suami, bukan aku nak tanggung suami. Ya, ini kena faham tu, ya. Aku bukan nak tanggung suami, aku membantu suami. Sebab suami benarkan kita kerja sebab apa? Untuk membantu keluarga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kena ingat, walaupun suami itu makna gajinya ciput. Ciput tahu ciput? Banyak sikit lah abang. Sikit. Makna walaupun sedikit, tapi ingat iaitu apa? Walaupun isterinya gajinya banyak, maka wajib suami itu memberi nafkah. Nafkah ni contohnya apa? Oh, duit belanja. Yang inilah duit belanja saya, budget untuk awak RM10. RM10 je? RM10 lah. Tak apalah bang, ni saya bagi awak RM10,000. Contoh, maknanya dia bagi suami RM10,000, mantu tak ada masalah. Tapi kewajipan kena bagi. Jangan kau pula, tak apalah, bini dah bekerja besar, jadi kita pun besarkan badan je lah. Maknanya besarkan badan, kita belengang kangkung, tak, itu salah. Maknanya haram hukum dia. Maknanya suami dia kena jadi ar-rijal. Satu. Dan disebut juga, itu yang ketiga. Dan disebut di hadis Nabi SAW. Hebatnya seorang lelaki ini, dan apa yang ada pada dia, seperti mana satu hadis Imam Abu Daud, Nabi sebut, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'ah. Iaitu disebut, mau tak aku beritahu kepada kamu tentang sebaik-baik pembendaharaan, kan? Seorang lelaki. Kau susah nak buat bagi-bagi. Maknanya, tahu tak Nabi sebut, kau nak tahu tak apakah sebaik-baik pembendaharaan? Maknanya apa yang ada pada seorang lelaki. Maka disebut Nabi SAW iaitu apa? Al-mar'atus salihah. Maknanya orang lelaki ni paling beruntung kalau dia ada seorang isteri yang salihah. Tinggi macam mana pun, gaji banyak macam mana pun, kalau dia seorang yang salihah, maka dia akan jadi isteri yang sangat baik, isteri yang sangat taat, dan isteri yang dapat sahabat mengembirakannya. Bagaimana? Iza nazara ilaiha saratha. Bila seorang suami tu, dia katakan isteri salihah tu, bila tengok tu, dia mengembirakan. Pangkat besar, tapi kalau menakutkan macam mana? Itu Haji Umar, gigil balik. Alamak, nak balik gigil, nak tengok bini pun gigil. Jadi menyeramkan isteri tu. Yang baik. Orang perempuan, bila mana suami tu tengok, wow, terperanjat tu. Wow, itu yang terbaik.
Apa mai? Kau tak tahu lagi. Lagi. Nanti akan Saya tahu tengah lah. cuba hadam, Ustaz. Cuba hadam kan Okey, hadam betul okey. Okey. Dan yang kedua wa iza amaraha atau adha, iaitu apa? Bila dia seorang lelaki itu memerintahkan ataupun menghendakkan sesuatu, maka isterinya taat. Walaupun tinggi besar macam mana pangkat pun, bila suami yang kopi jantan satu, jantan sangatlah kau bang, nak menjantan ni ke dia. Wah, ni dia bahaya maknanya bila nak kopi bang, waktu tu satu benda yang paling hebat bagi suami. Ingat kakak, walaupun kita tinggi, suami kita tu perlu kepada kopi. Buatkanlah dia kopi. Sungguh dekat office kita ada orang yang membuatkan kopi untuk kita. Tapi ingat, di rumah kita seorang perempuan, buatlah kopi untuk suami, sebab kopi membuat kopi untuk suami itu adalah satu jalan untuk dapat masuk syurga Allah. Okey, dengan redha Allah Taala, dengan redha suami. Dan ingat kalau disebutnya wa iza ghaba anha hafizatha, iaitu apabila suami tak ada di rumah, waktu itulah kita yang kena menjaga, iaitu apa yang ada di rumah suami tersebut. Oleh sebab itu maruah kena jaga, solat kena jaga, patuh kat suami, menggembirakan suami. Yang paling susah kalau dah kahwin ni nak mengurat suami. Mengurat suami sendiri tau mengurat suami sendiri, maknanya memikat suami itu paling susah. Jadi ibu-ibu kena buat perkara ini, walaupun ibu-ibu tinggi macam mana pun, ingat baik-baik, sebab ibu-ibu ada orang yang memimpin disebut ar-rijal, iaitu suami yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi balik ni ingat suami jangan pula kau takut tak, balik dah mula buka dada ni, saya adalah ar-rijal, saya adalah pemimpin kepada rumah tangga saya adalah orang yang diamanahkan untuk memimpin rumah tangga saya. Ada berani? Kalau ada berani, terbaik. Kalau tak ada berani, ingat baik kita kena balik pada asal niat perkahwinan kita adalah untuk memimpin rumah tangga kita daripada dunia sampai ke jannah, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, okey. Bila suami tengok rasa gembira bila disuruh dia taat, dan bila suami tiada di rumah dia menjaga harta suaminya. Ini di antara ciri-ciri isteri ataupun wanita yang hebat bila mana disebut sebagai gelarannya seorang isteri yang solehah. Baik, kita ada pemanggil di talian, seorang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuan, siapa di sana? Macam saya dah dengar suara ni. Da'i Azrin. Haji Tukinon, Haji Muhammad Salim. Haji Tukinon ya. Ya tuan, silakan dengan soalannya. Apa khabar Tuan Haji Tukinon? Alhamdulillah Tuan Jazlan. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, syukur kepada Allah Taala. Okey. Sekarang pendekkan cerita lah kita nak soal. Soalannya Ustaz, saya nak tanya, isteri ni memang taat Ustaz. Dia sembahyang okey, semua okey, tapi dia banyak bohong Ustaz. Bohong dengan suami, bohong dengan keluarga sana, bohong dengan orang dan bohong dengan masyarakat. Jadi dia tak minta maaf Ustaz. Bolehkah dia ke surga dengan sebab kebohongannya itu? Itu sajalah soalannya pagi ini ya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon atas soalan yang ditanyakan. Dah taat tetapi kuat bohong lah kan. Semua orang yang ada dengan dia semua bohong kan. Jadi solehah nampak solehah dah, taat ada, sembahyang tak tinggal, Quran baca, puasa tak pernah tinggal, taat pada suami, tapi membohong lah Ustaz. Tapi mungkin Ustaz boleh huraikan sikit Ustaz, mungkin ada perbezaan di antara berbohong dan juga helah untuk menyedapkan hati suami. Menyedapkan hati suami ya? Tak ada Ustaz. Silakan. Betul. Kadang-kadang biasalah bini kita saja, bang masakan sedap ke? Sedap. Sebenarnya bukan sedap ke hati. Itu standard kan. Itu memang biasa dalam rumah tangga tu, kadang-kadang dia bukan bohong sebenarnya untuk memperbaiki keadaan. Memperbaiki keadaan. Macam tu kan. Tapi istilah bohong sunat tak ada Ustaz? Tak ada. Mana ada bohong sunat. Maknanya disebut maslahah dia lah. Saya takkan guna pakai benda itu sebab apa? Kalau bohong tak bohong lah senang cerita. Okey. Betul. Ini disebut berkaitan dengan menjaga mulut. Saya nak baca hadis lah. Dia ada dua sebenarnya dalam hadis ni, iaitu kalau kita lihat disebut Nabi SAW, satu hadis yang dikatakan Imam Bukhari, iaitu Nabi menyebut man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlahi admanhu lahu jannah. Dalam hadis ni kalau Nabi sebut iaitu apa, kita lihat, barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku, iaitu apa, menjaga antara, iaitu apa, antara janggutnya, iaitu antara mulutnya, iaitu apa, antara ni mulut lah kan, antara misai dengan janggut, maknanya mulutnya, dan boleh menjaga di antara kedua kakinya, iaitu kemaluannya,
maka Nabi sebut, aku jamin dia syurga. Maknanya dalam hal ni Haji Tukinon, kita kena faham tahu, ada dua perkara, tak kira lelaki atau perempuan, dua-dua kena jaga, khususnya orang perempuan lah. Dan mungkin berzikir banyak, Quran banyak, bohong banyak pun maknanya kita sebenarnya gagal untuk menjaga apa? Menjaga mulut. Ini kadang-kadang kita bercakap ni, satu berita yang kecil, dia jadi besar satu kampung. Kita kena faham tahu, kadang-kadang benda yang kita cakap tu betul, tapi betul tu jadi fitnah. Kadang-kadang benda yang kita cakap tu tak betul. Akhirnya tak betul tu jadi hebatnya fitnah tersebut. Oleh sebab itu, nak bercakap tu seperti mana kita lihat, kalau kita buka sirah Nabi, iaitu apa, macam mana Nabi nak bercakap. Nabi nak bercakap ni iaitu apa, seperti memilih buah-buahan yang ranum, yang baik. Nak cakap tu supaya benda-benda yang manis dan yang bagus je. Sampai Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Maknanya, kalau seorang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Mulai hari ini ibu-ibu tolong jaga. Ibu-ibu kena jaga sebab apa tahu? Wanita ni kena faham. Doa ni kadang-kadang percakapan ni iaitu jadi fitnah. Kadang-kadang percakapan ni jadi doa. Khususnya pada apa? Anak-anak kan. Ui, anak saya kecil ni betul-betul jahatnya betul macam bapak dia. Ingat percakapan tu, jaga baik-baik. Takut-takut malaikat amin bimbang-bimbang anak tu jadi jahat. Yang sedap tu macam bapak dia tak larat tu kan. Macam bapak dia tak larat. Bapak dia juga kena. Jadi maknanya hal demikian. Oleh sebab itu Nabi sebut, siapa yang boleh beri jaminan kepadaku tentang mengawal mulutnya dan mengawal kemaluannya, maka aku jamin mereka surga. Mulai hari ini sama-samalah kita jaga perkara hal demikian. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada apa yang disebut Nabi, dan dengan itulah insya-Allah kita terus jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan isteri solehah, taat kepada suami tetapi banyak berbohong pula. Itu yang patut kita perhatikan dan patut kita jaga. Tapi untuk kita meneruskan perbincangan kita, banyak lagi kita ambil soalan-soalan dari penonton-penonton semua. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Wanita hebat itu mampu membalut luka di hati dengan sabar dan dapat menghilangkan marahnya dengan istighfar dan dapat menghapuskan dendam dengan kemaafan. Itu di antara sifat wanita yang hebat yang sudah pun hilang ataupun lupus dalam hati pada ketika ini. Dan hari ini bila kita mendengar berkenaan dengan mudahnya wanita masuk ke syurga, kita nak tanamkan kembali berkenaan dengan sabar, istighfar dan kemaafan di dalam hati supaya dapat menjadi seorang yang hebat, khususnya siapa yang bakal kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan wanita solehah. Baik, untuk kita meneruskan perbincangan kita, sidang penonton semua, saya tanya dulu kepada anda semua yang berada di rumah yang menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini, ada tak sesuatu yang anda dapat berkenaan dengan mudahnya wanita masuk ke syurga? Bukan sahaja saya tanyakan ini kepada wanita sahaja, tetapi juga kepada suami, juga golongan laki-laki. Ada tak ada dapat sesuatu yang nak diajarkan kepada anak dan isteri anda di rumah dan juga kepada golongan wanita? Ada tak perkara yang anda akan perbaiki dalam kehidupan anda? Jangan hanya sekadar mendengar, tetapi catat, ambil cakna dan ubah diri kita lebih baik dari semalam. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nak teruskan perbincangan kita untuk soalan yang keempat pada hari ini berkenaan dengan mudahnya wanita ke syurga. Untuk soalan di Facebook, mari sama-sama kita lihat sidang penonton. Soalan yang seterusnya dari Puan Baizura Mazlan. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Wanita mudah masuk syurga, tetapi kenapa ramai wanita di dalam neraka, Ustaz? Seperti mana dalam peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan dalam
ibadah Ustaz, wanita yang paling rajin puasa sunat, mengaji, solat sunat, dan jika kita lihat di mana-mana majlis ilmu, wanita paling ramai berbanding laki-laki. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih juga Puan Baizura Mazla atas soalan ditanyakan. Dia kata memang betul, dalam bab-bab sunat memang perempuan paling rajin. Sembahyang sunat, puasa sunat, mengaji sunat. Mengaji sunat ada ke? Mana ada? Ya, silakan Ustaz. Sebab orang lelaki kena banyak cek duit sebab nak bayar hutang. Itu yang tak nampak kat masjid tu. Okey, baik. Puan Baizura Mazlan tu saya sebut je, orang lelaki biasa dia fikir nak bayar hutang. Hutang banyak kan. Okey. Baik, betul. Kadang-kadang kita lihat ramai perempuan, orang wanita ni memang banyak orang yang ahli ibadat, pergi masjid dan sebagainya. Tapi kenapa disebut dia yang paling banyak dalam api neraka? Ada dua hadis. Yang pertama kalau kita lihat yang disebut oleh Imam Muslim, taksirnal la'na wa takfurna asyira, iaitu apa? Disebut oleh Nabi SAW, iaitu apa? Kenapa mereka ni banyak masuk dalam syurga? Yang pertama itu sebab kamu orang perempuan paling banyak mencela. Dan kamulah orang perempuan yang paling banyak mengkufri nikmat. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sebut. Kenapa? Kalau kita lihat betul, minta maaf ibu, kadang-kadang orang perempuan ni percakapan dia tak jaga, lisan tak jaga. Dia memang pergi mengaji pun, pergi menuntut ilmu pun, kadang-kadang puasa sunat pun, solat pun banyak. Tapi pada masa sama, dia tak dapat jaga lisan. Tengok, jiran tu, dah tua tu. Pergi masjid pun tak nak juga. Padahal dia pergi masjid ni, dia duduk dalam majlis ilmu ni, kan? Dia buat amalan sedekah dan sebagainya. Tapi percakapan tu sebenarnya dengan amalan tu dia boleh yishtim atau menghina atau mencela orang lain. Ni jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jadi ibu mulai hari ini ingat jaga lisan. Jangan sampai kalau kita buat satu amalan kita mencerca orang lain. Kita tengok kita solat Allahu Akbar, solat kita lama. Budak-budak solat dia laju. Sebab apa? Sebab budak-budak tu memang hafal Quran banyak sangat kan. Bacaannya laju. Dan kita apa benda jugalah, macam mana diterima tak solat itu. Kita mempertikaikan amalan orang sedangkan kita tak jaga amalan kita dengan lisan kita. Mulai hari ini belajar iaitu apa? Menyantuni lisan kita. Dengan menyantuni lisan kita tu insya-Allah kita akan terkawal daripada hal-hal demikian. Yang kedua, mengkufri nikmat. Yang Nabi sebut. Mengkufri nikmat apa? Maknanya kita tak hargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa, kita tak dapat melihat suami kita. Itu satu nikmat. Kita tak dapat melihat apa yang suami kita beri kepada kita. Kita tak dapat melihat itu sebagai satu nikmat. Maka waktu tu akhirnya makin hari makin jauh. Akhirnya kita tengok suami pun kita tak indahkan. Minta maaf cakap ni, saya cakap je lah. Maknanya kalau kita tengok apa yang ada pada dalam rumah tangga kita yang suami berikan kepada kita pun kita rasa tidak ada satu nilaian. Oleh sebab itu balikkan pada asal kita, jaga lisan dan jadilah kita orang yang bersyukur. Itu pertama. Dan yang kedua kalau kita lihat iaitu apa? Disebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut, jalan ke syurga itu penuh dengan rintangan. Maknanya dapat syurga ni bukan benda yang mudah. Kita kena bermujahadah, kita banyak kena perbaiki niat, jangan sampai kufur kepada Allah Ta'ala. Dan ingat juga disebut iaitu apa? Neraka ini dipenuhi dengan apa? Dengan syahwat, dengan kehendak. Dan orang perempuan juga, kenapa banyak masuk syurga? Sebab banyak mengikut syahwatnya. Syahwatnya apa? Iaitu kehendak. Kehendaknya. Contohnya apa? Iaitu apa? Dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Kan? Ramai. Ramai. Ini yang kita tak boleh tutup lah. Maknanya derhaka kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa juga yang Allah perintah, dia tinggal. Itu satu hal. Kalau dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, baguslah. Kalau dia tahu itu kelemahan diri dia, baguslah. Kadang-kadang dia menentang cara terbuka. Kan? Allah. Dia Allah tu. Yang kedua apa? Dengan suami. Syahwat, kehendaknya apa? Kehendaknya asyik suami tu jadi satu benda yang dia benci. Padahal itu suami dia tu. Tengok bengang je, tak pernah senyum kat suami. Cuba gini begini. Ketik kat suami. Barulah suami tu lompat macam kuda. Betul kan? Ini ketik suami, nak ketik suami apa payah? Maknanya saya tengok suami tu bengkak tu, bengang je. Macam mana agak dalam syurga? Dan begitu juga ikut syahwat dia, ikut kehendak dia dengan ibu bapa. Dengan ibu bapa kadang-kadang pun anak-anak pun tidak menghormati ibu bapa dan membelakangi akhlak. Dan akhirnya menyuburkan mazmumah di hati, dan waktu itu dia akan jadi kufur kepada Allah dan kufur kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Oleh sebab itu balik kepada asal kita, ibu bapa sekalian,
iaitu apa? Sebab apa banyak dalam neraka? Sebab Nabi bukan sebut wanita itu dalam neraka. Nabi nak sebut iaitu apa? Jaga jangan sampai masuk dalam neraka daripada perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita masuk dalam api neraka. Wallahualam. Baik Ustaz, alang-alang tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan wanita banyak mencela, dan kita juga nak sebut berkenaan dengan, mungkin Ustaz ada sedikit nak ditegur atau nasihat kepada golongan wanita di luar sana yang mana banyak mengungkit Ustaz. Mengungkit. Kadang-kadang ada suaminya buat satu benda, dia akan mengungkit, akulah masak, akulah jaga anak apa semua tu. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit nak dipesan kepada wanita di luar sana. Dia punya pandangan pandang sungguh kan. Aku malas saja nak sebut. Tapi biasalah orang perempuan. Sebenarnya orang perempuan tu dia bukan mengungkit. Dia sebenarnya nak menceritakan iaitu keadaannya di rumah. Dia nak checklist. Nak jadi dia balik-balik. Sorry, awak tahu tak? Saya masak tahu. Awak tahu saya jaga anak apa? Awak tahu apa? Ada awak tahu apa yang tak boleh tahan? Ibu-ibu, santunkan lisan kita, perbaiki niat kita, sabar dalam urusan yang kita lakukan. Di situ sebenarnya ada iaitu apa? Syurga di bawah redha daripada suami kita. Oleh sebab itu layanlah suami baik-baik dan cakaplah dengan suami percakapan yang baik. Jangan dengan percakapan kita itu kita masuk ke dalam api neraka. Jaga baik-baik. Tak payah ungkit-ungkit. Sebab apa? Amalan tu yang kita nak simpan bawa ke negeri akhirat. Jaga anak memang tanggungjawab kita. Tanggungjawab suami juga ya. Masak, makan. Biarlah suami itu suruh kita masak sebab suami nak makan kat rumah. Asyik makan kedai je. Kan? Dia telefon, bang awak tak payah balik dulu bang, awak makan dulu. Jadi tak payah saya masak. Jaga baik-baik. Suami tu kalau dapat makan masakan isteri, wow, bau langsung, sedapnya isteri masak. Tapi jangan agak-agak suami, bang sedap tak bang? Sedap tak? Agak sedap tak? Suami akan cakap sedap yang sedap. Itu sebenarnya ada untuk menyedapkan hati. Lepas tu jaga baik-baik. Jangan selalu gaduh bab berkaitan makan, kat mana, nak minum apa, jangan. Sebab apa? Isteri tolong menggembirakan suami, sebab iaitu perbendaharaan yang besar bagi suami iaitu apabila kita melihat isteri kita akan jadi gembira. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan mencela ataupun mengungkit tersebut. Dan bahagi-bahagi tugas dalam rumah tangga. Suami dah beli barang, isteri yang masak. Suami dah pergi kerja, menunaikan tanggungjawab mencari rezeki. Isteri berada di rumah melaksanakan tanggungjawab masing-masing, sama-sama buat, sama-sama bantu. Itulah dapat kebahagiaan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan itu. Baik. Okey, untuk soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Izzara. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah dengan suka bersedekah menjadikan wanita mudah ke syurga? Tapi Ustaz, bagaimana sedekah seorang isteri jika ia menggunakan wang untuk bersedekah tanpa pengetahuan suaminya, dalam braket wang suaminya diambil dalam kocek Ustaz? Baik, soalan kedua, bagaimana peranan dan adab seorang isteri sebagai wanita yang berkerjaya yang patut dijadikan sempadan agar tiadanya fitnah dan menjadikan asbab mudahnya masuk ke syurga. Ini kerana wanita sebagai suri rumah lebih selamat kerana ia jauh dari pandangan ajnabi dan jauh dari fitnah. Baik, terima kasih kepada Izzara atas dua soalan yang ditanyakan. Baik, kita jawab soalan pertama dulu Ustaz berkenaan dengan sedekah tapi dia ambil duit suami tanpa pengetahuan suami. Niatnya baik tetapi caranya Ustaz dipersoalkan. Baik, Izzara, ini satu usaha dan satu amalan yang bagus sangat. Cuma bagaimana kita nak memperbaiki amalan tersebut. Betul, sebenarnya memang ada galakan Nabi SAW untuk bersedekah bagi orang perempuan. Seperti mana disebut oleh hadis Nabi SAW, hadis yang dikatakan oleh Imam Muslim. Nabi sebut, ya ma'syarun nisa tasaddaqna wa aksarna lil istighfar fa inni ra'aitukunna aksaran ahli nar. Ini Nabi sebut. Tadi pun disebut juga, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana aku telah melihat ramai kaum wanita yang paling banyak dalam api neraka. Maknanya Nabi sebut, maknanya Nabi buat, engkau buatlah dua perkara. Anjuran Nabi iaitu apa? Banyak bersedekah dan kedua banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa yang telah iaitu kita lakukan. Okey. Bila sebut bab sedekah ni, ada 5 perkara lah kita kena jaga dalam hal ini. Yang pertama, kalau harta tu harta suami, maka wajiblah kita minta izin. Minta izin lah.
bang, saya ingat duit awak ni sikit bagilah ke masjid supaya jadi amalan jariah. Awak tu bukan banyak sangat pahalanya. Awak tu bukan banyak sangat ibadat dia. Jaga lisan kena jaga. Akan nak buat baik tapi lisan ni jangan sampai menghina suami. Bengkak suami tu, Allah. Nak sedekah-sedekah je lah tapi jangan kutuk aku tu kan. Okey, tak apa. Maknanya kalau harta suami maka kena minta izin. Dan kalau harta kita yang tak ada kaitan dengan suami. Maklumlah kita pun orang kaya katakan yang makan di pinggan, minum di cawan, maknanya duduk ke atas kapet kapet, maka waktu tu ingat kalau kita kaya sekalipun, orang perempuan ni kaya sekalipun, wanita ni kaya sekalipun, kalau dia nak bersedekah untuk harta dia, afdal bagi tahu dekat suami. Kalau suami tak tahu pun tak apa, tapi maknanya yang paling terbaik. Berilah maklumkan suami. Bang, adalah sedikit harta saya ni, maka saya nak sedekahkanlah dekat madrasah ke, dekat sekolah ke, dekat masjid ke mana, maka maklumkan suami. Supaya apa? Supaya dengan adanya makluman tersebut, suami redha dan suami gembira, dan waktu itulah dengan kegembiraan suami itu, maka redha suami itu, kita boleh masuk syurga. Okey. Yang kedua. Dan yang ketiga, ingat, nak bersedekah ni cari iaitu apa yang terbaik, sedekatun jariah, iaitu yang berpanjangan. Contohnya apa juga, tak kira lah. Nak buat satu amalan, walaupun sedikit, walaupun bagus pun banyak, kata kat masjid. Masjid tu berterusan orang buat ibadat. Sekolah atau madrasah berterusan. Lepas tu bahagian perubatan punya alat ni pun boleh juga. Maknanya benda-benda yang boleh menjadi menjana pahala berpanjangan. Dan yang keempat, ingat, jangan mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut amalan yang kita lakukan. Macam tadilah. Daripada amalan yang ada di rumah ataupun amalan sedekah tersebut. Dan yang kelima, kalau nak sedekah pun izara, ingat baik-baik, ini asas yang sangat penting, iaitu apa? Hendaklah bersedekah, berinfak, iaitu ataupun nak menerima daripada harta yang halal. Faham tak harta yang halal? Jangan kita gunakan harta yang syubhah dan sebagainya. Syubhah, wang yang haram, dia ada pengurusan wang syubhah dan wang haram. Tapi kalau kita nak dapat jadikan amalan jariah, bersumberkan rezeki itu daripada sumber yang halal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi wanita yang berkerjaya. Kita tengok banyak iaitu hadis Nabi SAW dan apa yang Allah pesan kepada kita dalam surah Al-A'raf contohnya, iaitu jagalah dua perkara. Dua perkara tahu ibu-ibu kena jaga, khususnya wanita berkerjaya. Yang pertama apa? Jagalah aurat. Dan yang kedua, jangan tabarruj. Faham tak? Yang jaga aurat ni maknanya memang penting, wajib. Untuk aurat ni wajib. Memang kita tahu hal ni, kita kena jaga. Kita kena jaga. Orang lain tak berjaga, diri kita kena jaga. Sebab kita nak dapat redha Allah Ta'ala. Suami kena ingatkan selalu. Dan tabarruj, tahu tak tabarruj jahiliah disebut oleh Allah Ta'ala, iaitu apa? Nak cari tarikan. Kat rumah, kalau kita tengok selebet dia, tahu tak selebet? Selamba dia. Kalau keluar, ya Allah, rangginya. Lepas tu nak berjalan pun, kalau jalan, ini tabarruj jahiliah, dia tak boleh kita buat. Maka kalau kita tengok nak jalan pun, kita supaya kalau kita jalan tu orang dapat tengok kita mencari tarikan tau, mencari tarikan, betul mencarikan. Maka waktu tu kita tinggalkan. Dan wangi-wangian kena jaga. Pakai wangian boleh, tapi sekadar yang kita bau, bukan kita pakai tu untuk orang lain bau. Jadi jagalah khususnya wanita yang berkerjaya, sebab wanita yang berkerjaya ni bagus. Sebab apa? Sebab mungkin wanita ni lebih ilmunya. Itu boleh dimanfaatkan macam guru kan. Itu jadi amalan jariah bagus. Lepas tu banyak benda-benda yang bagus. Cuma maknanya kena jagalah daripada 2-3 perkara supaya ibadat itu tidak tercalar dengan amalan-amalan yang boleh merosakkan ibadah kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu jawapannya bagi soalan yang ditanyakan oleh Izara sebentar tadi. 2 soalan yang unik, dan terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton yang setia menyaksikan Tanyalah Ustaz. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah bertemu kembali. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz yang tahu jangan keliru, dan masih lagi bersama untuk kita meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan mudahnya wanita ke syurga dengan asbab akhlaknya, bagaimana tanggungjawabnya dan ketaatannya kepada suami, dan melaksanakan 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustaz sampaikan kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan dijaga solatnya, dijaga puasanya, dijaga maruahnya dan dijaga ketaatannya kepada suami. Tetapi yang nombor 4 itu, saya sebut sekali lagi, nombor 4 itu adalah yang paling sukar di antara yang empat tersebut. Baik, okey, kita nak dengarkan pula soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Puan Melur Ismail. Baik, soalannya mari sama-sama kita bacakan. Assalamualaikum, pertanyaan saya Ustaz, sekiranya si suami seorang yang tidak bertanggungjawab terhadap isteri dan keluarga, sedangkan si isteri ini selalu memarahi suaminya untuk bertaubat dan menegurlah suaminya, ya. Betul. Apakah si isteri dikira berdosa dan tidak berpeluang masuk ke syurga? Mohon kupasan dari Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Puan Mulut Ismail atas soalan yang ditanyakan. Dia tegur suami dia Ustaz yang jenis banyak benda yang tak dilakukan tanggungjawab, tidak. Tapi dia keluarkan satu dialog Ustaz, dia kata, kau jangan tegur macam tu, nanti kau tak cium bau syurga. Kan? Macam mana Ustaz? Silakan. Okey. Betul. Puan Melur, benda ni selalu berlaku tau. Biasa orang perempuan ni dia nasihat ni kadang-kadang dia nasihat suami macam nasihat anak dia pula, kan? Kan? Main suka-suka je kan. Okey. Sebab itu bagaimana nak jadikan maknanya marah kepada suami itu supaya sampai kita tak masuk, sampai kita terhindar daripada bahayanya api neraka. Okey, ada 5 perkara. Saya sebut Pertama, tukar marah dengan nasihat. Kita tukarlah marah dengan nasihat, kan. Nasihat kan bagus, kan. Tak payahlah marah. Orang ni makin tua, makin dimarah, makin kecil hati, makin membatu dan makin ego suami ni. Percaya tak? Tanyalah ni muka dia. Ya ini okey lagi. Ni kan, dia makin bukan tua, remaja lanjut usia, makin keras hatinya. Betul tau. Kalau ditegur, ya Allah, makin bengkak hatinya. Kalau nak dimarahi, lagi dia akan jadi apa? Jadi akan egonya lagi tinggi. Itu biasa orang lelaki. Ego tinggi itu orang lelaki. Orang lelaki itu biasa. Itu biasa. Orang puan kena fahamlah. Sebab itu saya sebut yang pertama, tukar marah dengan nasihat. Satu. Dan yang kedua, tukar kata-kata kesat dengan lemah lembut. Kan? Tukarlah kata kesat dengan lemah lembut. Cakap yang terbaik, lembut, supaya suami tu dengar mendayu-dayu macam syair di telinga dia. Faham tak saya? Maknanya, ya Allah, hai bang, cakap satu-satu. Waktu yang baik, cari waktu yang baik. Jangan cakap terus pum pam. Dia buat tak tahu, akhirnya dia ambil kunci motor, start jalan, dia belah macam tu je. Itu lagi menyakitkan hati ibu. Sebab itu tukar kata-kata yang kasar dengan kata-kata yang lembut. Yang kedua. Dan yang ketiga, tukar kebencian dengan kasih sayang. Macam mana kita nak beri nasihat, kadang-kadang kita benci. Benci jadi nista. Tapi kalau kasih sayang, kita membantu. Faham tak? Jangan, kalau nak nasihat pasangan kita, jangan ada sifat benci. Kalau ada sifat benci, dia tidak akan jadi kesan yang baik. Tukar kebencian itu dengan kasih sayang. Kenapa saya nasihat? Sebab saya sayang ke awak. Kan? Kenapa saya nasihat? Sebab saya nak jadi awak tu orang yang betul boleh memimpin kami. Ini benda-benda yang kita kena faham. Kalau kita ni ada kebencian, cakaplah baik macam mana pun, akhirnya belakang tu ada nista. Ada nista, kan. Harap awak dia handsome bang, tapi tak boleh harap. Harap handsome dia, tapi tak boleh harap. Dia kata baik. Ya Allah, rabak hati suami. Ibu suami ni dia makin lagi remaja lanjut usia, lagi lembut hatinya tau. Jaga baik-baik. Okey. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ingat, tukar sifat kasar dengan penyantun. Cakap-cakap je lah, janganlah hentak-hentak meja. Janganlah nak berpidato. Maknanya, tukar sifat yang kasar kepada sifat penyantun. Jadi taklah terperanjat suami tu. Ini tu, sini kejap, saya nak cakap awak ni tak mahu, terus paham. Terperanjat dah suami tu. Maknanya memanglah kita bukan menyokong para suami, tapi maknanya kaedah tu kena betulkan. Dan yang kelima, jaga baik-baik, iaitu apa? Tukar puas hati dengan cari ubat hati. Kita nak cakap, nak nasihat, buatlah. Tapi jangan sampai
percakapan kita itu untuk puaskan hati kita. Kalau nak cari puas hati ni, 50 tahun kahwin, 50 tahun dah tak puas hati. Betul tak? Itu aku geram betul dengan bapak kau ni. Itu dah sampai dah remaja lanjut usia pun dia geram tu tak habis. Dah 50 tahun ni jodoh dah Allah bagi 50 tahun pun tak puas hati. Sebab itu cari ubat hati. Bagaimana? Iaitu apa? Menasihati suami. Ingatkan suami dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Ar-rijal. Sebab itu pesan kepada suami, bang, saya nak pesan ni bukan apa, Allah yang pesan. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34, iaitu apa? Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, bang. Awak kena jadi pemimpin kami. Kan cakap tu baik kan? Jadi suami ni dengar pun betul juga kan. Lama aku tertinggal dan terhilaf dan tak terpandang, maknanya tanggungjawab aku. Yang kedua sebut Allah juga pesan bang dalam surah Tahrim ayat yang ke-6 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, iaitu wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Wah, ada tanggungjawab juga. Maknanya tanggungjawab untuk mengajak anak isteri kita jadi orang yang hidup beragama. Kadang-kadang suami ni terlupa. Pasal apa? Pasal cari duit nak bayar hutang. Standard lah. Kita fikir tu je. Kita terlupa benda tu. Dan ingat bang, ada lagi Nabi pesan bang. Satu hadis Imam Muslim. Apa Nabi pesan bang? Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Adapun iaitu apa? Setiap daripada kamu itu pemimpin dan kamu akan ditanya berkaitan dengan apa yang kamu pimpin. Awak ni bang, awak mimpin kami. Besok depan Allah Ta'ala awak nak kena jawab tahu. Adakah awak jalankan tanggungjawab ini dengan betul ataupun tidak? Kita ingatkan suami. Kadang-kadang suami terlupa. Jadi jangan marah suami, jangan marah suami. Suami itu orang yang perlu kita dampingi. Suami adalah orang yang perlu kita sayangi. Suami adalah orang yang perlu kita rahmati. Suami adalah orang yang perlu kita berbuat baik dengannya. Suami adalah orang yang kita kena tahu kita akan bergantung kepada dia. Itulah rintihan seorang suami. Wallahu a'lam. Baik, satu penjelasan yang padat dari Ustaz sebentar tadi yang memberikan pencerahan berkenaan dengan apa yang disebutkan dalam soalan-soalan yang kita tanyakan tadi berkenaan dengan bagaimana seorang isteri menasihati suaminya, menegur suaminya, kena ada perkara yang patut diperbaiki. Kalau kasar tukar jadi lembut, kalau marah tukar jadi santun. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azin, Ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9. Semoga dalam rahmat Allah SWT selalu. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Siapa tu? Siapa tu tuan? Siapa tu tuan? Siapa di sana? Melaksanakan kebaikan pasti diuji oleh Allah SWT. Soalan saya, apakah Allah SWT akan memberi ganjaran mudahnya wanita ke syurga kepada wanita-wanita yang banyak bersabar? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih daripada tone dan juga cara menyampaikan soalan tu. Saya kenal ini adalah Cik Ismail dari Sungai Buloh yang menanyakan soalan. Tuan Ismail dari Sungai Buloh, yang mana ganjaran bagi wanita yang banyak bersabar diganjarkan syurga. Mungkin Ustaz ada sedikit benda yang nak diulas berkenaan dengan soalan yang ditanyakan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Ismail. Betul sebenarnya innallaha ma'as sabirin. Bahawa sesungguhnya sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang sabar. Dan ganjaran orang sabar ni iaitu besar sangat. Iaitu apa? Dengan sabarlah sebenarnya kalau kita lihat ibu-ibu dah yang boleh mententeramkan rumah tangga. Dengan kesabaran ibu-ibu itulah maknanya rumah tangga itu jadi berjaya. Dan dengan sabarlah ibu-ibu itu sebenarnya anak-anak boleh jadi, iaitu apa? Anak yang jadi boleh jadi anak tu berjaya. Dengan sabarlah ibu-ibu itu maka sesungguhnya ibu-ibu boleh iaitu pimpin iaitu apa? Anak dan mengingatkan isteri mengingatkan suami untuk balik ke jalan Allah. Dengan kesabaran itulah sebenarnya ibu-ibu telah membuat satu amal yang paling besar yang disebut sebagai gudang pahala dalam rumah tangga. Oleh sebab itu ibu-ibu, maka waktu inilah kita kena faham iaitu apa? Ibu-ibu kena terus sabar, banyakkan berdoa, usaha kena teruskan dalam kebaikan, dan insya-Allah dengan kesabaran itulah ibu-ibu akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan sifat kesabaran dan juga tenang hati, itu yang bakal diganjarkan satu ganjaran yang cukup hebat kepada ibu-ibu dan golongan wanita di luar sana. Yang paling penting sabar dan ingat Allah sentiasa bersama kita. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Puan Nur Bigam Awadan. Baik, okey. Assalamualaikum. Ustaz, sebagai seorang wanita yang telah lanjut
Lanjut. Telah lanjut usia kot Usia. telah Betul, lanjut betul. usia dan suami pun dah tak ada, Menanti. hanya mentaati perintah Allah dan Rasul dan mengerjakan perkara-perkara yang sunat, okey. Apa lagi perkara yang patut ibu lakukan untuk mendapat nikmat syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Nur Tuaran Sabah. Baik, terima kasih Kak atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan suami dah tak ada, mentaati perintah Allah, dan apa lagi amalan-amalan yang boleh dibuat untuk mendapat redha Allah, syurga Allah, dan mendapat satu ganjaran yang cukup hebat di dunia juga di akhirat. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nur Brigam Ya. daripada Tuaran Sabah ya. Ibu ni orang yang special tau. Sebab apa? Sebab masih dalam usia begini, masih lagi untuk mencari amalan yang boleh membawa kita kepada syurga Allah. Dan saya percaya mungkin arwah suami ibu adalah suami yang beruntung kerana mendapat isteri yang solehah, iaitu seperti ibu. Baik, amalan ni banyak tau ibu-ibu. Kalau kita lihat dijanjikan syurga dengan bersedekah pun boleh, dengan menjaga lisan pun boleh, dengan menjaga solat subuh dan isyak pun maka dijamin syurga. Untuk jadikan kita ni menginfakkan harta pun boleh jadi masuk syurga. Mencintai majlis ilmu pun boleh masuk syurga. Lepas tu menjauhi sifat syirik pun boleh masuk syurga. Cuma satu saya nak pesan lah. Maknanya yang paling bagus kita lakukan, khususnya pada umur-umur yang macam ibu, maka disebut sebagai Sayyidul Istighfar, iaitu apa? Satu amalan istighfar yang boleh kita lakukan, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ni pada siang hari atau malam hari lalu dia meninggal, maka waktu itu masuk syurga dan ia menjadi ahli syurga. Apakah Sayyidul Istighfar itu? Saya baca, nanti ibu-ibu bolehlah nanti cari dekat kitab-kitab doa dan sebagainya. Satu hadis yang dikutip Imam Bukhari, maka waktu itu Nabi mengajar kita dengan satu doa, iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis ini kalau kita lihat, iaitu apa, Nabi mengajarkan Sayyidul Istighfar ni kerana apa? Supaya dapat kita baca dan supaya dapat kita amalkan. Dengan bacaan dan amalan tersebut, kalau berlaku satu hal berkaitan dengan kehidupan yang menempuh kematian, maka waktu itulah Nabi sebut mereka akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi amalannya mudah ibu-ibu, iaitu daripada Sayyidul Istighfar. Jadi carilah nanti insya-Allah doa tersebut. Banyak dekat kitab-kitab doa tu banyak. Dekat surat pun ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jawapan yang diberitahu Ustaz sebentar tadi adalah amalkan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, untuk satu amalan yang hebat dan ringkas sahaja bacaannya, tapi satu pahala yang cukup besar menanti siapa yang rajin untuk mengamalkannya. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Kak Bit. Baik, kita lihat apa soalannya. Assalamualaikum. Katanya di situ seorang isteri dah buat semua yang diperintahkan Allah walaupun suaminya tidak. Tidak apa di situ, titik banyak tu. Tidak, dan ditakdirkan berpisah juga dengan suaminya dan digantung tak bertali. Digantung tak bertali Ustaz. Baik, soalan saya, adakah berdosa isteri tersebut kerana tidak menjalankan tanggungjawab sebagai isteri zahir dan batin sebab tinggal berasingan, dan tidak bau syurgakah bagi para isteri tersebut Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih Kak Bit atas soalan yang ditanyakan. Tergantung tak bertali. Ini macam lagu tu ya, putus tergantung sepi ya. Tergantung sepi ya. Kan? Tergantung tak bertali. Jadi macam mana ni? Adakah dia ni tak cembur syurga ataupun bagaimana, berdosa ataupun tidak kerana tak menjalankan tanggungjawab? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dalam hal ini, iaitu berkaitan dengan rumah tangga ni. Rumah tangga ni sebenarnya ujiannya banyak. Contohnya macam mana kita, persoalannya macam mana kita nak mengatasi hal berkaitan dengan rumah tangga tersebut. Saya nak balik pada asal lah. Pada asal, iaitu apa? Asas rumah tangga itu dibangunkan dengan mawaddah warahmah, yang disebut surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Iaitu asas rumah tangga ini dibangunkan dengan apa? Dengan rasa kasih dan sayang. Maknanya kalau kita lihat, bila dua perkara ini tidak ada dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan jadi apa? Akan jadi lumpuh lah, akan jadi rosak lah, akan jadi makna berantakan lah. Sebab tidak ada, iaitu apa? Mawaddah dan
warahmah, iaitu rasa kasih dan sayang. Oleh sebab itu, saya nak ingatkanlah, dalam apa-apa juga keadaan tu ada 5 perkara. Perkara yang pertama, ingat, balikkan niat asas kita dalam perkahwinan. Ni saya nak pesan dah, bukan hanya untuk Cik Bib je, maknanya kepada semua. Maknanya balikkan asas niat kita dalam perkahwinan. Kenapa kita berkahwin, tujuan kita berkahwin tu tak apa. Bila dapat balik pada asas niat kita, asas perkahwinan tu, maka insya-Allah kita akan dapat memperbaiki keadaan kita. Ini sebab apa saya tengok ni dia punya asbab dia, sebab apa? Sebab dia ditinggalkan atau dia meninggalkan, jadi gantung tak bertali. Jadi saya tak nak menyebelahi mana pihak, pasal dua-dua mesti ada cerita yang tersendiri. Biasanya kadang-kadang kita tengok suami ni dia tinggalkan, atau salah suami dah. Kadang-kadang isteri lari pula. Jadi tak ada selesai juga kan. Jadi pada saya ingat balik pada niat asal. Asas perkahwinan tu apa? Untuk mawaddah rahmah. Kesian tau anak-anak yang ada pada kita. Jangan kita pentingkan diri kita. Saya nak pesan lah baik-baik. Kita tengok benda ni nanti akhirnya anak kita tu akan membesar dengan tanpa ayah dan ibu. Bukan satu benda yang mudah tau. Nanti kita tengok anak, ya Allah, anak ni kalau saya tengok dalam kajian saya, anak yang ditinggalkan ayah dan ibu ni, dia rindu kepada ayah yang boleh meluk dia, boleh duduk satu rumah dengan dia. Benda tu yang berlaku tau, bukan main-main. Ingat, jangan pentingkan diri kita. Balik pada niat kita asas, iaitu apa? Mawaddah dan rahmah. Satu. Dan yang kedua, ingat, benda ni berpisah ni kadang-kadang manusia ni memang biasa berselisih hati dan boleh jadi pecah hati. Kenapa kita tak bermaaf-maafan? Kan itu lebih baik. Masing-masing ada kelemahan kan. Kita kena tahulah masing-masing ada kelemahan. Maknanya bermaaf-maafan lah. Mungkin daripada sebab lisan kita. Mungkin sebab lisan suami kita. Mungkin dari sebab pengaruh dari percakapan jiran kita, adik-beradik kita dan sebagainya kan. Yang bukan untuk memperbaiki keadaan, untuk merosakkan keadaan. Dan yang ketiga, ingat, muhasabah diri. Kita ni kena muhasabah diri. Bukan kita betul semua. Dan tentunya kita tak salah semua. Tapi begitu juga suami. Taklah suami itu salah semua dan taklah suami itu betul semua. Maknanya kita kena faham, maknanya kita sama-sama ada kekurangan. Dengan kekurangan itulah kita cari, iaitu titik persamaan. Barulah boleh jadi ikatan yang baik. Tapi andainya, iaitu apa, kalau jodoh tu dah tak ada lah. Masing-masing dah bawa hati. Retak menunggu, belah. Dah belah, dia belah betul lah. Maknanya dah masing-masing bawa diri. Maka kena uruskan dengan baik. Islam ni nak kahwin ada urusan. Bagaimana nak disatukan perkahwinan tersebut. Kalau jodoh dah tak ada, uruskan macam mana nak uruskan iaitu jodoh yang dah tak ada. Jangan gantung tak bertali. Orang lelaki ni faham juga kan. Biar padan muka dia. Biar tak boleh kahwin lagi. Berdendam pula. Tak, biar. Kalau kita betul dah tak boleh, maka kita lepaskanlah. Maknanya kita buat cara baik lah. Baliklah kau, kita balik. Masing-masing boleh buat hidup yang baru. Pasal memang tak boleh. Memang ada jenis tak boleh. Akan panas panjang. Siram air, berasap. Siram air, berasap. Macam tu. Dan meletup. Meletup kan. Okay. Dan yang kelima, ingat, meninggalkan tanggungjawab itu dosa. Sama ada suami ataupun isteri. Katakan masing-masing buat jalan sendiri-sendiri. Betul kan? Suami tu, kalau dia dah buat jalan sendiri-sendiri, dia meninggalkan isteri dia tak bagi nafkah dan sebagainya, waktu tu katakan gantung tak bertali, dosalah bagi dia. Sebab ada tanggungjawab tu. Bagi isteri pula, memanglah dosa pula. Kan? Jadi maknanya cari balik kebaikan tu. Kalau dah tak boleh sangat pun, maknanya balik pada yang asal, iaitu apa? Nak berpisah, buat cara yang betul, uruskan dengan cara yang baik, supaya apa? Anak-anak terbela. Lepas tu nanti nak kahwin lagi pun clear. Tak ada benda-benda yang tersimpan dan sebagainya. Kan? Jadi uruskan dengan baik, insya-Allah. Dengan itulah kita akan dapat iaitu apa? Kebaikan dalam kehidupan. Dan mulakan kehidupan yang baik, insya-Allah kita akan jadi terus umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, itu jawapannya. Dan jangan dibiar gantung tak bertali. Kalau diambil dengan cara yang baik, disatukan dengan cara yang baik, maka kalau nak berpisah, kalau tak boleh pun berpisah dengan cara yang baik dan patuhi apa segala yang patut dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dua-dua belah pihak dan mulakan hidup yang baru dan lebih indah. Baik, sidang penonton semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk kita sambung perbincangan kita 30 minit di TV9 dan kita nak lihat lagi soalan-soalan di Facebook dan kalau ada pemanggil di talian kita nak ambil soalan-soalan anda untuk kita jawab pada hari ini untuk kita berikan pencerahan kepada penonton-penonton semua dan yang paling penting kita nak dapatkan kesimpulan dan pencerahan yang terbaik berkenaan dengan mudahnya wanita ke syurga dan saya yakin anda semua yang berada di rumah banyak nota-nota penting yang anda catat dalam buku catatan anda dan jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda semoga beroleh semuanya kebaikan dan manfaat. Baik, okey, kita nak teruskan perbincangan kita lagi. Kita nak ambil soalan di Facebook tanya Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, soalannya Assalamualaikum. Solat, puasa, jaga kehormatan, ramai wanita lulus Ustaz, tetapi dalam mentaati suami, ramai wanita yang kantoi. Ramai juga yang diuji dengan perangai suami yang ego dan panas baran. Terkadang tidak mampu bertahan sehingga melakukan sesuatu yang di luar kawalan. Adakah itu dikira berdosa Ustaz? Dan ada suami dengan mudah menuduh isterinya nusyus padahal suami itu yang nusyus terlebih dahulu dari isteri. Mohon komen Ustaz tentang hal ini. Terima kasih kepada Tuan Faizal atas soalan yang ditanyakan. Jadi bagaimana dengan, saya dapat ambil dua soalan di situ. Okay. Yang pertama berkenaan dengan isteri yang mana suaminya ego dan panas baran sampai isteri ini buat sesuatu yang di luar kawalan, satu soalan. Okay. Dan yang kedua macam mana pula kalau suami yang nusyus terlebih dahulu dari isteri tetapi dituduh isterinya saja yang salah. Bagaimana Ustaz? Betul, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata yang keempat tu kantoi. Kantoi itu maknanya orang perempuan nak masuk syurga keempat kan. Jaga solat, jaga puasa, jaga kehormatan dan taat kepada suami. Sebenarnya bukan mudah nak taat kepada suami ni. Betul. Yang penting bagaimana kita nak bimbing isteri kita untuk dia mentaati kita. Dan ibu-ibu kena sabar tahu. Sebab apa? Ibu-ibu kena ingat bahawa sesungguhnya taat kepada suami itu satu jalan untuk masuk dalam syurga. Bersabarlah, berdoalah dan cubalah maknanya buat yang terbaik untuk suami. InsyaAllah kita akan dapat kebaikan dalam hal demikian. Okey. Bab berkaitan dengan suami. Suami ni, kita suami juga kan. Jadi maknanya sama-sama nak tegur lah. Sama-sama nak tegur. Kadang-kadang jangan sampai kita bagan tak masal, tak menentu dan sebagainya. Sebab Allah ni pesan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19. Iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila berdepan dengan isteri ni, maka Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsir. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ni Allah mengajar kepada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW, dan gawilah isteri kamu itu dengan apa? Dengan cara yang baik. Maknanya hendaklah kita gauli, faham tak maksudnya? Maknanya hendaklah kita buat perhubungan, kita hidup dengan isteri kita ni maknanya dengan cara yang sangat baik. Itu untuk suami tahu. Kena faham tahu. Maknanya kita ni sebagai suami nak hidup ni, yang pertama Allah perintahkan kita supaya apa? Supaya buat baiklah dengan suami, dengan isteri. Buat bukan suka-suka tau, bukan ikut kepala kita je, ikut kehendak kita, ikut barang kita je, tak boleh. Maknanya bergaudilah, maknanya dengan cara yang terbaik. Satu. Fa in karihtumuhunna, maknanya jika sekiranya engkau ni merasa bengang, benci, bengkak kan kepada mereka dengan sifat tingkah laku isteri. Memang betul kadang-kadang isteri ni punya tingkah laku boleh mencalari kita punya hati. Kan, boleh membengkakkan kita punya jiwa kan. Maknanya kadang-kadang orang perempuan pun kena jaga juga kan. Tapi bila suami ni berdepan dengan hal demikian, rasa bengang, rasa benci kadang-kadang dengan sebab tingkah laku dia, antakru syai'an, lepas tu maknanya hendaklah kamu bersabar dan janganlah kamu mengambil iaitu apa keputusan terburu-buru atas kebencian tersebut. Ini Allah pesan tau. Maknanya kalau perempuan pun lelaki kena jaga bengang pun jangan sabar dan maknanya waktu itulah kita maknanya jangan ambil keputusan yang terburu-buru atas kebencian sesuatu. Maka apa Allah sebut? Wa yaj'alallahu fi khairin katsir. Dan mungkin dengan kebencian itu sebenarnya Allah nak ganti iaitu apa? Iaitu perkara yang lebih banyak kebaikannya. Faham tak ni? Mungkin sebab kita sabar dengan kerenah bini kita, maka waktu itu sebenarnya Allah nak ganti rumah tangga kita ni jadikan akan datang rumah tangga yang terbaik. Sebab itu kalau orang tua dulu katakan 5 tahun perkahwinan yang pertama ni, iaitu 5 tahun, maknanya dalam tempoh perkahwinan pertama, iaitu ujian sangat besar. Maknanya kat situlah bergaduh lah gini apa, sebenarnya dalam proses mengenal. Kan?
Nanti kalau dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dah relax, dah selamba je. Pasal apa? Dah kenal sungguh dah bini aku siapa, dah kenal sungguh dah suami aku siapa. Dah tak ada apa-apa dah. Macam tu, faham maksudnya? Tak ada apa, dah tenang lah. Tapi 5 tahun yang pertama. Sebab itu ingat para suami, jangan pentingkan diri sendiri. Kena faham kita ni arijal, kita yang mendidik, kita yang membawa rumah tangga kita daripada dunia sampai ke jannah. Baik. Dan yang kedua pula bab berkaitan dengan isteri. Isteri ni pun satu hal juga ya. Kalau kita bincangkan hal isteri banyak. Bila kita jawab suami ni banyak, isteri pun banyak juga. Bab berkaitan dengan isteri ni kita kena faham, iaitu isteri kena mensyukuri dengan apa yang diberi oleh suami. Sampai Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, la yanzurullah illa imratin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dalam maksud hadis ini, Allah tidak akan melihat kepada seorang isteri yang tidak mensyukuri kepada suaminya, padahal dia sangat memerlukan iaitu kepada suaminya. Engkau dah bernaung kat bawah suami kau, betul dalam keadaan apa? Makna menjadikan suami itu iaitu kita punya ketua keluarga. Tapi pada masa sama juga kita pelekeh suami kita. Tak boleh. Makna Allah sangat benci, Allah tak suka. Oleh sebab itu dalam rumah tangga ni, bagi isteri ada 5 perkara ibu-ibu kena buat. Pertama, bersyukur kerana kita ada suami. Ramai orang yang tak ada suami, kesian tau. Kesian tak? Kesian. Macam tu saya pun kesian juga. Maknanya isteri kena ingat bersyukur tau kamu ada suami. Sebab ramai yang tak ada suami. Cik Jamal kata kesian kan. Macam tu okey. Dan yang kedua ingat bersyukur atas apa yang ada pada suami. Kita kena bersyukurlah. Suami tu adanya gitu. Itu pilihan kita. Maka waktu kena bersyukurlah. Betul. Bersyukur. Suami tu ada. Jangan kita nak samakan kita dengan semua orang. Okey. Dan yang ketiga bersyukur sebab kita hidup masih bergantung dengan suami. Terbaik. Maknanya kita ada lagi iman, kita ada lagi iaitu apa? Jalan untuk masuk syurga. Selagi mana seorang isteri, seorang wanita, seorang ibu yang masih rasa bergantung kepada suami. Tu ingat baik-baik. Tadi kita cerita bab berkaitan dengan Tuan Haji Umar tu kan. Mentang-mentang kita gaji besar, jangan harap siapa kau. Kau bang jangan cakap banyak bang Makan aku bagi, minum aku bagi, ingat benda yang tersembunyi pun aku bagi. Jangan mak cerita. Gigil laki dia, jaga baik-baik maknanya bersyukurlah sebab kalau kita masih ada rasa untuk bergantung kepada suami, itu tanda masih kita ada boleh cium bau syurga. Dan yang keempat iaitu bersyukurlah sebab kita masuk syurga ni atas redha suami. Kena bersyukur. Rupanya salah satu jalan untuk masuk syurga dengan tiket yang dibawa suami iaitu redha. Kita ada baca hadis yang lain kalau seorang itu mati, suaminya redha, maka masuk ia dalam syurga. Dan maksud hadis. Itu je redha. Bukan main-main tau. Ya Allah, saya kalau ingat peristiwa yang berlaku kat diri ni, ya Allah, bila mana isteri ni Allah ambil waktu tu, ya Allah, kita tahu dia pergi dengan redha kita, kita dah cakap besok engkau masuklah syurga, kat syurga di mana pintu yang kau pilih. Dan yang kelima ingat, iaitu apa? Ingat yang belum ada suami. Kau lah isi kan. Banyakkanlah berdoa, usaha sebab suami itu gudang pahala bagi seorang wanita. Jadi yang bujang usaha tahu nak kahwin, doa minta kepada Allah Taala bagi suami yang soleh dan solehah. Bagi suami yang soleh dan kita jadi isteri yang solehah. Takkanlah 5 tahun doa Allah tak bagi. Insya-Allah Allah akan bagi. Dan bila Allah bagi suami kepada kita, kita kena tahu itulah suami yang terbaik bagi kita. Dan tak payahlah tidak mengungkit itulah dan sebagainya. Dan akhirnya kita jadi orang yang menususkan isteri, sedangkan kita telah jadi orang yang nusus sebelum isteri jadi nusus, seperti mana yang sahabat kita sebut iaitu Encik Muhammad Faizal bin Ahmad. Sebab apa? Nusus ni kita kena faham. Kalau suami dia tidak menjalankan tanggungjawab, kalau isteri pun dia tidak akan menjalankan tanggungjawab, maka waktu itu dia jadi nusus. Wallahualam. Wallahualam. Jika ada apa-apa berlaku di dalam kehidupan berumah tangga, maka selesaikanlah dengan cara yang paling halus dan cara yang paling baik supaya macam orang kata dalam peribahasa tarik rambut dalam tepung, tepung tak berterabur, rambut tak putus supaya dapat satu keputusan yang baik dan tidak ada benda-benda yang tidak diingini bakal berlaku. Itulah asam garam di dalam kehidupan berumah tangga. Baik. Okey, soalan seterusnya juga di Facebook dari sahabat kita, tetapi sebelum kita ambil soalan di Facebook dari Laila Dilarosa, kita dengarkan dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naim dan Ustaz, apa khabar? Saya Muhammad Hanifah daripada Pulau Pinang. Khabar baik, Mamu Hanifah, Pulau Pinang. Semua mau doalah. Biarlah penyakit-penyakit ini jauh pada kita. Minta pada Tuhan, insya-Allah. Amin. Dah, soalan Mamu tak kerja, tapi suami isteri Mamu bagi Mamu kerja ayamah di rumah. Untuk masak-masak, untuk hantar dia pergi kerja. Yang tu lah kerja Mamu. Adakah Mamu boleh nak dapat masuk syurga dia bunyi bila keadaan Mamu ni makan hasil daripada bini. Bini lah bagi makan. Bini lah mau bagi kat mak Mamu dengan bapak Mamu. Lagu mana keadaan Mamu ni? Adakah boleh masuk syurga lah mana keadaan Mamu ni? Lain orang adakah perangai lah mana Mamu? Mamu ingat Mamu seorang lah perangai lah tu. Tolonglah urai dalam lagi. Ustaz doalah bagi Mamu selamat daripada dunia sampai akhirat. Doa kat Mamu. Sama-sama Mamu kena doakan kami juga. InsyaAllah Mamu doa kat semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu. Mamu dia tanya soalan penuh dengan perasaan dan juga nada dia tu kan. Jadi dia bertanyakan macam mana bila mana dia hidup. Sebenarnya isteri dia yang support dan isteri dia yang bagi. Kita nak tahu macam mana pencerahan berkenaan dengan soalan tersebut. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Dalam tempoh kehidupan norma baru dilanda wabak COVID-19, banyak di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, putus sumber pendapatan, dan ada juga yang isterinya masih tetap bekerja dan suaminya yang hilang pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan untuk menyara keluarga. Berubah tanggungjawab itu berubah tanggungjawab itu kepada si isteri untuk menanggung sementara suaminya dalam tempoh mencari pekerjaan lain. Jadi inilah yang berlaku di dalam norma baru sekarang, tidak menjadi satu yang aneh dalam tempoh masa kini. Baik, bila mana disebutkan berkenaan dengan situasi yang saya ceritakan sebentar tadi, ada kaitan yang boleh kita letakkan levelnya lebih kurang sama dengan apa yang disebut oleh Mamu sebentar tadi. Mamu Hanifah dari Pulau Pinang yang tanyakan soalan, dia kata kehidupannya ditanggung oleh isterinya, dan adakah tadi ditanyakan oleh Mamu, adakah dia ni layak untuk dapat syurga? Dia kata apa segala dalam kehidupannya, hatta duit untuk bagi kepada family pun Ustaz, mak dan ayah pun isteri juga yang tolong bagi. Jadi macam mana keadaan seperti ini Ustaz? Mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan. Kemusykilan ni Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mamu, mudah-mudahan Mamu dirahmati Allah Ta'ala, dan Mamu jangan lupa doakan kami supaya kami juga dirahmati oleh Allah SWT. Amin. Dan ini memang disebut norma baru. Memang kadang-kadang ujian ni datang, kadang-kadang suami ni hilang pekerjaan, isteri masih bekerja dan sebagainya. Bersyukurlah kepada Allah kerana Allah masih lagi bagi kita punca rezeki untuk kita terus meneruskan kehidupan kita di dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikutip Imam Muslim, apa Nabi sebut, ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ni adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dalam dunia ni ialah wanita yang salihah. Maknanya dunia ni memang cantik, memang keadaan dia molek, bagus dan sebagainya. Tapi di antara kebagusan dan kemolekan itu, maka yang paling molek dan cantik ialah isteri yang salihah. Bagaimana sifat isteri yang salihah? Yang taat kepada suaminya. Bagaimana yang dikatakan sifat isteri yang salihah? Membantu suami dalam keadaan yang susah. Bagaimana yang dikatakan isteri yang salihah? Mengembirakan waktu suami sedang duka. Bagaimana dikatakan isteri yang salihah? Maka iaitu apa? Menghiburkan suami yang sedang lara. Maka waktu ini kita lihat ramai isteri-isteri yang sedang sekarang ini membantu suami dalam keadaan norma baru ni.
Maka waktu itulah tidak ada halangan sebab suami mengizinkan untuk membantu keluarga. Tapi dengan syarat suami jangan lepaskan tanggungjawab. Jadi pula kesedapan pula. Tak apalah, yang awak pergi kerja, saya duduk rumah. Kita tukar kita punya kerjaya. Jadi saya di surah rumah pula, bukan surah rumah. Jadi jaga baik-baik. Suami dia ada tanggungjawab. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dia ar-rijal, dia jadi pemimpin. Walaupun waktu tu dia susah sekalipun, waktu tu dia tak ada apa sekalipun, waktu tu isteri membantu. Katakan isteri bagi kita duit RM50 lah, katakan. Kita ambil RM50 yang hak kita tu diberi oleh isteri tu, yang ini RM20, iaitu apa? Nafkah. Makna melepaskan, iaitu apa? Melepaskan tanggungjawab sebagai suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Dan isteri memang terbaik. Sabas, doakan supaya negara kita bertambah baik, dan insya-Allah suami kita akan dapat pekerjaan yang baik-baik semula, dan bersabar atas ujian dan membantu keluarga itu satu tanggungjawab bersama. Mudah-mudahan kita dapat membangunkan keluarga itu dengan keluarga yang terbaik. Dan ingat, keluarga yang terbaik disebut apa? Keluarga yang sakinah. Dengan sifat sakinah itulah sama-sama besok kita balik ke dalam syurga kita dengan ahli keluarga kita yang disebut oleh Allah Ta'ala, iaitu apa? Wa yanqalibu ila ahli masurra. Kamu akan dikembalikan ke syurga itu dengan iaitu keadaan gembira, dengan keluarga yang gembira. Sebab kita akan balik pada tempat asal kita, iaitu syurga. Bantu-membantu, insya-Allah dengan membantu itulah kita akan dapat meneruskan keharmonian, kebaikan dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Dan tadi kita sebutkan berkenaan dengan suami yang hilang pekerjaan, nak boleh cari balik pekerjaan yang mana mungkin ada peluang-peluang pekerjaan. Tapi Ustaz, kalau suaminya ini jenis sakit ataupun cacat kekal, Ustaz. Suaminya hanya boleh buka mata saja ataupun bercakap saja, tapi tak boleh bekerja dan apa sebagainya. Isteri bertukar menjadi orang yang menanggung keluarga tersebut. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat ataupun komen berkenaan dengan ini. Kalau ujiannya datang hal yang demikian, maka isteri yang menanggung. Sebenarnya Allah nak mendatangkan rezeki itu melalui tangan isteri kita. Maka waktu itu bersyukurlah isteri. Kenapa? Allah masih lagi beri, iaitu apa? Rezeki melalui tangan ibu-ibu. Bukan itu saja, maka waktu itulah dengan tangan-tangan ibu itulah yang mendapat rezeki. Di situlah disebut sebagai apa? Dikembarkan rezeki itu dengan pahala. Dikembarkan rezeki itu dengan apa? Dengan rahmat. Dikembarkan suami itu dengan redha suami. Maka waktu itulah dengan adanya pahala rezeki yang datang, dengan adanya redha suami, dengan adanya rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah ibu-ibu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersabarlah yang dapat ujian, dan perbaikilah diri yang ada ujian. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan tersebut. Dan soalan seterusnya kita nak lihat di Facebook dari sahabat kita, Puan Laila Dila Rosa. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya seorang isteri itu sentiasa mengajak suaminya untuk solat, tetapi suami itu enggan dan memberi berbagai alasan, tetapi si isteri tidak jemu-jemu berdoa dan berdoa, akan dibukakan pintu hati suaminya untuk melaksanakan kewajipan itu. Adakah itu salah satu ciri yang akan memudahkan isteri itu masuk ke syurga? Mohon pandangan serta nasihat dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih juga Laila Dila Rosa atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan tak nak melaksanakan tanggungjawab dan juga solat, tak nak segala kewajipan diperintahkan oleh Allah tak nak dilakukan, tapi isteri itu tak putus asa, tetap berdoa dan menasihati. Macam mana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Itulah contoh isteri terbaik. Maknanya bukan hanya dia berusaha, tapi tak putus dengan doa. Tapi ingat bahawa sesungguhnya kalau kita lihat nak masuk syurga ni bukan satu perkara yang mudah. Sebab kalau kita tengok juga, disebut juga innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat ayat ni, bahawa sesungguhnya iaitu apa? Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang beri petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Allah itu lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Maknanya ibu-ibu, doa ajalah. Minta usaha kepada Allah Ta'ala, jangan putus asa. Kena terus berdoa supaya suami kita ni dapat hidayah, dapat petunjuk daripada Allah. Sebab hidayah itu milik Allah. Sebab ayat ni kalau kita tengok panjang kisahnya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang kedua, ingat,
usaha yang berterusan. Sebab dengan usaha tersebutlah akan membuahkan pahala. Dengan pahala itulah insya-Allah Allah akan gantikan pahala itu dengan apa? Dengan syurga Allah. Dan yang ketiga saya nak pesan di sini iaitu kepada ibu-ibu iaitu apa? Nasihat dengan beradab dan berhikmah. Bercakap dengan suami ni nak nasihatkan dengan beradab dengan berhikmah. Jangan main suka-suka dia kita lantunkan lisan kita, akhirnya bukan jadi baik, jadi rosak binasa. Dan yang keempat, teruskan melakukan tanggungjawab dan berbuat baik. Mungkin suami kita tu agak bahagan, agak tak boleh dengar percakapan, tapi jangan sampai kita aku malas dah masak ke apa, masakkan orang tak sembahyang ke apa, tak boleh. Maknanya tanggungjawab nak masak merahmati suami. Dia dengan Allah Taala, hal dia dengan Allah Taala, kita hanya berdoa dan menyampaikan kebaikan. Dan yang kelima ingat iaitu apa? Cari teman-teman dia yang baik, yang boleh menasihati dia. Kita minta tolonglah kawan-kawan dia. Yang mungkin kawan dia tu dia malu dan mungkin kawan tu ada hikmah untuk mengajak suami itu solat dan berbuat baik. Oleh sebab itu konteks dakwah ni sangat besar. Bukan hanya di luar rumah, tapi yang paling asas di dalam rumah tangga kita. Isteri kena memainkan peranan yang penting dalam membangunkan rumah tangga. Apatah lagi suami, dia akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan dengan gabungan iaitu isteri dan suami ini akan melahirkan jambatan keturunan yang soleh dan soleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Hebat, tak putus-putus berdoa untuk suaminya supaya suaminya tergerak hati untuk berubah. Ingatlah wahai suami, si isteri itu sayang bukan namamu sentiasa di lisannya, tetapi namamu sentiasa di hati dan doanya. Amin insya-Allah. Baik. Baik, okey. Sidang penonton, keluarga besar Tanya Ustaz, kita kesuntukan masa dan kita banyak lagi sebenarnya nak ambil soalan-soalan dari penonton-penonton, tetapi kita nak dengarkan kesimpulan dari Ustaz untuk menutup perbincangan kita pada hari ini. Soalan-soalan kita ambil tadi kita jadikan sebagai nota penting dalam kehidupan kita dan perbincangan kita. Dan ingat, mudahnya wanita ke syurga ada perkara-perkara dan juga ciri-ciri yang dimahukan dan disebutkan kepada anda semua sebentar tadi, dan mudah-mudahan kita dapat merubah diri kita menjadi seperti mana ciri-ciri dambaan syurga tersebut. Ustaz, kita buat kesimpulan Ustaz untuk perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesimpulan ini saya nak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Nabi sebut, man sa'alallahu al-jannah salasal marrat qalatil jannah Allahumma adhilul jannah. Siapa yang memohon kepada Allah minta syurga sebanyak 3 kali. Minta syurga banyak 3 kali. Maka syurga berkata, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan disebut juga Nabi SAW dalam hadis ini, wa manistajara minan nar salasal marrat. Siapa yang minta jauh daripada api neraka sebanyak 3 kali. Qalatin nar, maka berkata neraka itu, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah ia daripada api neraka. Oleh sebab itu, banyakkan berdoa supaya dapat masuk syurga. InsyaAllah, syurga yang akan minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat masuk syurga. Dan banyakkan doa, jauh daripada api neraka. Neraka yang akan minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ini jauh daripada api neraka. Wallahu'alam. Mudah-mudahan perkongsian ini dari perkongsian yang baik. Mudah-mudahan kita semua sebagai suami dapat membimbing isteri, keluarga masuk dalam syurga, dan isteri memainkan peranan yang penting untuk terus dapat rahmat, redha suami, dan ibu-ibu akan masuk syurga daripada pintu mana ibu-ibu suka. Wallahu a'lam. Dan silakan Ustaz untuk doa ringkas bagi penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastahfizuka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana kulla shay'in a'taytana. Allahumma inna na'udzubika minal hamni wal hadan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika min qarabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma ja'alna hadzal jama'al marhuma tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada ustaz dan penonton, dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Anas dan ahli panel Ustaz Amran Yusof dengan topik pengajian hadis sifat-sifat munafik. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.